Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak tingkatan 1. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk yang seterusnya, tajuk 11 kepelbagaian. Jadi, seperti biasa, anak-anak diminta untuk merujuk buku teks masing-masing. Okey. Kita tengok dia punya standard pembelajaran dulu. Okey, selepas mempelajari tajuk ini, murid akan pertama memahami prinsip kepelbagaian. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang prinsip harmoni, prinsip penegasan. Jadi untuk hari ini kita akan masuk prinsip kepelbagaian. Okey, apa itu prinsip kepelbagaian? Apa ciri-ciri dia? Fungsinya apa? Jadi kita akan belajar. Okey, yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip kepelbagaian bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Okey, awak membuat penerokaan lah terhadap karya seni visual ataupun objek buatan manusia yang mengaplikasikan prinsip kepelbagaian. Awak akan explore benda tu. Okey, yang ketiga, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam pencernaan tugas. Okey, daripada penerokaan tadi, jadi awak akan hasilkan satu karya lah untuk awak aplikasikan ataupun menggunakan prinsip kepelbagaian tadi dalam penghasilan karya awak nanti. Okey, dan yang terakhir, menghayati hasil karya seni visual dalam apresiasi seni lah yang ni. Okey, jadi kita pergi yang pertama dulu, iaitu memahami prinsip kepelbagaian di bawah persepsi seni. Okey, dia punya standard pembelajaran untuk persepsi seni ni. Okey, selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang, yang pertama, awak akan tahu tentang definisi kepelbagaian. Maksud kepelbagaian, apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian. Okey, yang kedua, awak akan tahu tentang ciri-ciri kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, dan yang ketiga, awak akan tahu tentang fungsi kepelbagaian. Kenapa perlunya ada kepelbagaian dalam karya seni, dalam objek buatan manusia, kenapa? Jadi kita akan tahu sebentar lagi lah. Okey, kita pergi yang pertama dulu, iaitu definisi ataupun maksud kepelbagaian. Okey, kepelbagaian adalah prinsip rekaan yang merujuk kepada cara menggabungkan elemen-elemen seni untuk menghasilkan hubungan yang kompleks dan rumit. Ia dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang pelbagai seperti garisan, rupa dan warna dalam sesuatu gubahan. Okey, maksud dia kat sini, awak mencampurkanlah beberapa elemen seni dalam satu karya tu. Maksudnya awak tak guna benda yang sama lah, awak tak ulang benda yang sama, tapi awak menggunakan beberapa elemen seni. Okey, jadi ada pelbagai elemen ke seni kat situ. Ada garisan, okey, ada rupa yang pelbagai, ada warna yang pelbagai. Jadi kat situ nampak bermacam-macam lah, pelbagai variasi dekat situ. Okey, itu maksud. Jadi awak kena tahu dia punya keyword dia ialah gabungan elemen seni. Okey, dalam penghasilan gubahan. Okey, itu dia punya maksud kepelbagaian. Okey, kita tengok pula ciri-ciri kepelbagaian. Seperti biasa, macam sebelum-sebelum ni pun kita akan tengok pada 3 kategori lah. Okey, maksudnya kita akan tengok ciri kepelbagaian pada alam semula jadi, kita akan tengok pada objek buatan manusia dan juga kita akan tengok pada karya seni visual. Okey, kepelbagaian dalam alam semula jadi dan objek buatan manusia dapat menceriakan kehidupan dan memberi pelbagai variasi keindahan. Okey, prinsip kepelbagaian juga turut digunakan dalam penghasilan karya seni visual. Okey, ciri-ciri pada alam semula jadi, kalau kita tengok kat situ, yang pertama tu adalah gambar binatang kan. Okey, dekat semula jadilah ada pelbagai binatang kat situ. Jadi yang ni merujuk kepada kepelbagaian pada rupa dan bentuk.
Okey, maksudnya bentuk binatang yang pelbagai, ada rupa yang pelbagai. Jadi bila kita sekalikan dalam penghasilan, kita ambil gambar ke semuanya, jadi ada kepelbagaian kat situ. Faham tak? Okey, kalau kita tengok yang kedua lagi jelas. Okey, yang tu adalah gambar rama-rama. Okey, jadi kat situ dekat badan sayap rama-rama tu ada pelbagai corak kan. Jadi kat situ wujudnya prinsip kepelbagaian pada badan rama-rama. Bentuk dia, bentuk corak tu sendiri. Okey, itu untuk alam semula jadi. Kita tengok ciri pada objek buatan manusia. Okey, yang pertama tu gambar bangunan kan. Bangunan-bangunan dari yang banyaklah kat situ. Jadi apa yang kepelbagaian kat situ? Ia adalah kepelbagaian reka bentuk bangunan tu sendiri. Okey, ada bangunan yang rendah, ada bangunan yang tinggi, ada bangunan yang menyerong, ataupun ada pencakar yang ada pencakar dekat atas tu. Jadi ada pelbagai bentuk kat situ. Jadi kepelbagaian dari segi reka bentuk bangunan itu sendiri. Okey, kalau yang kedua, objek buatan manusia yang kedua, gambar wow tu merujuk kepada kepelbagaian corak pada badan wow tu sendiri. Okey, maksudnya corak yang dihasil tu pelbagai rupa kat situ. Jadi bila dia letak pelbagai, maksudnya ada variasi lah dekat corak wow tersebut. Menariklah. Sebenarnya ia bergantung kepada pengkarya tu sendirilah. Setengah pengkarya tu lebih suka kepada ulangan benda yang sama, sebab mungkin dia lebih menjurus kepada prinsip harmoni, macam kita dah belajar sebelum ni kan. Harmoni benda yang sama, tapi kepelbagaian ni dicampurkan banyak elemen dekat situ supaya nak mencantikkan dan juga menceriakanlah sesuatu karya yang dihasilkan tu. Okey, jelas Okey, itu untuk objek buatan manusia. Okey, kalau dekat karya seni visual pula, kepelbagaian yang pertama tu dalam karya seni halus. Okey, maksudnya ada lakaran-lakaran ilustrasi kat situ kan. Jadi ada pelbagai bentuk dan juga rupa lah. Dari segi warna pun ada pelbagai warna. Jadi menggabungkan banyak dekat situ banyak elemen unsur seni dekat situ. Okey, yang kedua pula, karya seni visual yang kedua itu adalah muka hadapan kulit buku lah, seni kraft Malaysia. Jadi apa yang kepelbagaian dekat situ? Ia merujuk kepada kepelbagaian dalam karya seni grafik dari segi susunan ilustrasi, dari segi susunan tipografi, dari segi penggunaan warna. Jadi ada kepelbagaian dekat situ. So gabungan-gabungan unsur seni dalam penghasilan seni grafik tu mewujudkan secara tak langsung mewujudkan prinsip kepelbagaian. Okey, jadi jelas untuk tiga-tiga elemen ciri-ciri pelbagaian untuk alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Kita dah belajar banyak prinsip sebelum ni. Benda yang sama sahaja, cuma kita mengaplikasikan ataupun menceritakan prinsip yang berbeza sahaja. Jadi ini adalah prinsip yang keempat. Kita dah belajar sebelum ni harmoni, kontra, penegasan, dan ini yang keempat, kepelbagaian. Okey, jadi cikgu harap jelas untuk ciri-ciri kepelbagaian. Kita tengok pula fungsi kepelbagaian. Okey, ada 3 fungsi dekat situ yang diberikan. Okey, yang pertama merujuk kepada karya Zulkifli Buyung, iaitu Kelambu pada tahun 1964 menggunakan media pastel di atas kertas. Kalau tengok situ karya tu lebih kepada suasana lah, situasi masa nak tidur. Kalau zaman dulu kan dia tidur berkelambu, jadi situasi masa sebelum tidur lah. Jadi kat situ apa yang mewujudkan prinsip kepelbagaian. Okey, fungsi dalam karya Zulkifli Buyung ni, kepelbagaian tu dapat memberi gaya, variasi dan juga tenaga. Okey, bila ada pelbagai gaya dekat situ, ada yang maksudnya dari segi figura manusia tu pun ada beberapa orang kan. Okey, jadi kekuatan karya tu sendiri akan lebih menyerlah lah. Okey, itu yang pertama kena ingat kepelbagaian memberi gaya, variasi dan juga tenaga. Okey, yang kedua, fungsi yang kedua,
kepelbagaian pada poster. Okey, ada satu karya poster kat situ, iaitu pertandingan mewarna. Okey, jadi fungsi dia untuk tarik perhatian. Kalau tengok dekat situ dari segi penggunaan warna yang pelbagai, jadi kita tertarik tau. Jadi masyarakat ataupun yang menerima mesej tu lebih tertarik dengan penggunaan warna yang pelbagai. Jadi secara tak langsung kita akan bacalah poster tersebut dan kita mendapat maklumat. Mungkin kita akan sebarkan kepada yang lain. Okey, jadi itu fungsi yang kedua, fungsi kepelbagaian untuk menarik perhatian masyarakat lah. Okey, yang ketiga, fungsi kepelbagaian juga untuk mengelakkan kebosanan. Okay, kalau tengok dekat situ, karya Abdul Latif Muhyiddin iaitu bertajuk Pagur-Pagur, menggunakan cat minyak atas papan lah. Okay, jadi kalau tengok karya tu, dia menggunakan warna dan juga corak yang gabungan yang banyak lah. Okay, dari segi bentuk, saiz, dari segi rupa yang pelbagai. Jadi tujuannya adalah fungsi dia untuk elakkan kebosanan supaya orang tak tengok benda yang sama. Okay, jadi setengah orang tu disukalah bila ada pelbagai benda kat situ, jadi lagi banyak input-input yang dapat. Jadi itu fungsi yang ketiga. Cikgu ulang balik. Yang pertama, memberi tenaga, gaya dan juga variasi. Okay, yang kedua, memberi daya tarikan. Dan yang ketiga, mengelakkan kebosanan. Okay, kalau tengok lebih kurang je macam yang prinsip sebelum ni. Kalau kontra pun untuk elakkan kebosanan juga, untuk menarik perhatian, lebih kurang sahaja. Jadi tolong alert dan tolong ingatlah dia punya fungsi ni. Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu macam mana nak menghasilkan kepelbagaian ni. Teknik penghasilan kepelbagaian ni merujuk kepada penghasilan karya seni visual lah. Okey, kita tengok dia punya penerangan sikit. Okey, kepelbagaian sering diaplikasikan dalam hasil karya seni seperti mural, lukisan dekat dinding, iklan, ilustrasi kulit buku dan corak tekstil. Okey, corak tekstil ni kain lah, baju, dalam penghasilan baju. Okey. Yang pertama, pelbagai asas seni reka. Kita ada asas seni reka sama ada dari segi unsur seni lah. Okey, maksudnya gabungan antara garisan, rupa, bentuk, jalinan yang pelbagai, warna yang pelbagai, dari segi ruang, jarak, dekat, jauh. Jadi yang pertamanya, cara nak hasilkan kepelbagaian melalui penggunaan ataupun gabungan pelbagai asas seni reka. Okey, yang kedua, penggunaan pelbagai media. Maksud dia bahan yang awak gunakan pelbagai lah. Maksudnya awak gabung, contoh awak guna cat poster, awak gabungkan dengan cat air. Contoh pensel warna awak gabungkan dengan crayon. Awak guna pelbagai media. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, pelbagai aliran seni. Maksudnya kalau tengok contoh tu, jantung pisang menggunakan akrilik atas kanvas. Maksudnya samalah macam tadi jugalah, pelbagai menggunakan media yang berbeza, aliran berbeza. Kalau aliran ni lebih kepada macam gaya pelukis lah sebenarnya, gaya pelukis ataupun gaya pengkarya tu sendiri. Ada orang disuka hasilkan karya yang realistik, setengah orang disuka digabung. Contoh dia buat realistik, digabung. Tapi realistik ni biasanya stick lah. Okay, biasanya kalau kata awak guna ekspresionisme ke, awak guna aliran yang abstrak, so awak gabung dengan yang realism sikit, contoh macam tu gabung kan. Jadi ada wujudlah kat situ kepelbagaian. Okey, itu yang ketiga, aliran seni. Okey, yang keempat, kepelbagaian gabungan saiz bentuk. Maksudnya benda yang sama mungkin bentuk yang berbeza. Kalau tengok contoh kat situ, karya Abdul Latif iaitu yang bertajuk Lesung Batu. Okey, jadi dia ada, kalau tengok gambar kat situ kan, ada susunan botol-botol kan. Jadi dari segi saiz tu sendiri yang pelbagai, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lebar. Jadi pelbagai gabungan pelbagai saiz bentuk yang
dihasilkan. Okey, yang keempat. Okey, yang kelima, kepelbagaian karya 3 dimensi. Contoh dekat situ karya Zulkifli Yusof, Mari Kita ke Ladang, menggunakan media campuran. Ada karya 3 dimensi yang pelbagai dekat situ dihasilkan. Okey, dan yang terakhir, karya aliran ekspresionisme. Yang ni karya Abdul Latif Muhyiddin bertajuk Landscape. Kalau tengok kat situ, dia punya aliran ekspresionisme ni lebih kepada luahan dia punya karya tu sendiri. Perasaan dia masa tu dia lukis bertajukkan landscape lah. Maksudnya dia menggunakan karya aliran ekspres ni dalam pelbagai gaya lah. Jadi wujud secara tak langsung wujudlah kepelbagaian, prinsip kepelbagaian dekat situ. Okey, jadi itu dia punya teknik penghasilan kepelbagaian merujuk kepada karya seni visual lah. Okey, hasil kalau tengok situ semua ni contoh-contoh karya pelukis-pelukis tempatan. Okey, jadi juga harap awak semua jelas. Selain daripada tu, kalau kita tengok juga ilustrasi kulit buku pun banyak menggunakan kepelbagaian sekarang ni. Sebab untuk menarik minat pelajar lah untuk membaca buku. Macam itulah. Jadi bila menarik, secara tak langsung awak akan guna buku tu dan baca buku. Okey, jadi dia punya tujuan tu lebih ke arah menarik perhatian lah. Okey, corak tekstil pun, segi baju-baju pun sekarang ni kalau corak-corak yang pelbagai tu lagi menarik, lagi orang cakap dapat mengeksposkan lah orang yang memakainya. Jadi bergantung kepada pilihan individu. Jadi itu untuk persepsi seni hari ini. Awak belajar mengenai maksud kepelbagaian, awak tahu tentang ciri-ciri kepelbagaian merujuk kepada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Seterusnya awak tahu 3 fungsi kepelbagaian. Jadi yang keempat awak belajar tentang teknik penghasilan kepelbagaian. Ada 6 kat situ, melalui asas seni reka, melalui penggunaan media, aliran seni, saiz bentuk, karya 3 dimensi yang pelbagai dan juga aliran ekspresionisme. Okey, jadi itu untuk persepsi seni. Kita teruskan kepada eksplorasi seni. Okey, kita tengok standard pembelajaran. Okey, selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi dengan pelbagai teknik. Okey, dia punya aktiviti kat situ. Awak perlu menerangkan ciri-ciri kepelbagaian pada objek yang diberilah. Contoh macam rujuk buku teks awak muka surat 119, ada 3 contoh gambar kat situ, karya kat situ. Jadi awak jelaskan ciri-cirinya. Okey, apa ciri-ciri kepelbagaian yang wujud dekat situ? Okey, kalau contoh yang pertama tu gambar di dalam laut lah, ada ikan, ada batu karang, ada macam-macam lah kat situ. Jadi apa kepelbagaian yang wujud kat situ? Awak boleh nyatakan kepelbagaian dari segi bentuk, dari segi warna, dari segi jalinan, banyak kat situ. Jadi awak kena nyatakan ciri-ciri kepelbagaian yang wujud pada karya tersebut. Okey, yang kedua pun sama. Awak tengok gambar-gambar ada bola kan, ada bola, ada raket. So apa kepelbagaian kat situ yang berbeza kat situ yang wujud pada gambar tersebut. Okey, tapi untuk latihan ni cikgu dah sertakan dalam latihan modul yang cikgu lampirkan dalam awak punya tugasan hari ni lah. Okay, Jadi itu untuk eksplorasi. Maksud awak mengeksplor, awak meneroka tentang prinsip kepelbagaian yang diaplikasi dalam karya-karya yang diberilah.
Okey, kita terus kepada ekspresi yang ni aktiviti. Hasil daripada penerokaan tadi kita buat aktiviti. Jadi, aktiviti ni awak hasilkan karya awak sendiri dengan mengaplikasikan teknik prinsip kepelbagaian dalam karya awak. Okey, ada 3 aktiviti yang diberi pilihan dalam buku teks awak. Awak boleh rujuk 120. Dia ada aktiviti A, B dan C. Okey, kalau A, awak hasilkan catatan lah. Okey, catatan kepelbagaian flora. Awak hasilkan flora yang pelbagai. Okey, jadi alat bahan dia sebab kita catatan kan, so awak kena gunakan media basah lah. Okey, cat air ke, cat poster ke, cat akrilik ke terpulang. Okey, jadi awak kena hasilkan lakaran sediakan bahan, lepas tu buat lakaran tema yang dipilih lah. Tema dia flora. So, awak lukis pelbagai flora. Lepas tu warnakan dengan kemas. Okey, lakukan kemasan. Siap. Kepelbagaian mungkin dari segi rupa, dari segi warna, dari segi salinan dan sebagainya. Okey, itu yang pertama, A. Okey, yang kedua, awak hasilkan poster. Tadi catatan, yang ni poster. Okey, sama juga dia punya tema dia dunia serangga. Okey, jadi awak kena kajilah serangga-serangga yang ada, pelbagai dari segi apa? Pelbagai dari segi bentuk, dari segi warna dan sebagainya. Okey, sama juga sediakan alat bahan. Lepas tu, yang ni boleh ambil gunting dari majalah. Maksudnya kita buat macam collage, lebih kurang macam tu lah. Tapi awak gunakan, cari dari segi aplikasikan prinsip kepelbagaian tu. Okey, lepas tu hasilkan poster menggunakan teknik lukisan, catatan dan collage ataupun montaj. Okey, tulis teks yang sesuai dan warnakan. Okey, rupanya gabung. Awak boleh cari gambar. Lepas tu awak dari segi teks tu awak boleh tulis, buat lukisan sendirilah. Okey, lepas tu buat kemasan. Okey, itu yang B. Yang C, ada craft, reka, corak, wow. Okey. Jadi yang ni awak perlukan gam, gunting, lidi, pensel warna, pisau, kertas lukisan. Okey, langkah dia sediakan alat bahan. Lepas tu buat lakaran bentuk wow. Gunakan pelbagai unsur seni dan prinsip rekaan dalam melukis corak pada badan wow. Warnakan wow dengan menekankan elemen kepelbagaian mengikut kreativiti anda. Lepas tu lakukan kemasan. Okey, awak hasilkan lukisan tapi timbulkan sikit dia punya 3 dimensi tu melalui dia punya rambu-rambu dan dia punya tulang lah. Okay, jadi itu untuk yang C. So, ada 3 pilihan. Awak boleh pilih yang mana-mana. Yang ni kita akan buat pada minggu hadapan. Cuma untuk awak pengetahuan awak dulu. So, awak boleh standby lah untuk aktiviti minggu depan. Okay, jadi ekspresi. Selesai ekspresi, kita akan buat apresiasi seni. Yang ni lebih kepada perbentangan lah. Perbentangan hasil karya awak. Maksudnya awak dari segi standard pembelajaran awak dapat menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi tadi secara dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Awak kongsi dengan rakan-rakan lain hasil karya yang awak hasilkan tadi. Okey, mungkin awak rasa puas hati ke ataupun rasa apa yang proses awak buat hasilkan karya tadilah. So, awak boleh terjemahkan dalam kepada rakan-rakan awak yang lain. Okey, jadi itu sahaja untuk tajuk kepelbagaian. Jadi, sekiranya ada masalah, boleh rujuk cikgu balik. Nanti apa-apa cikgu akan maklum dalam grup kelas. Okey, grup PSW. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.